Bagaimanapun saya melihat ni, tiba-tiba saya menatap kiriman teman-teman. Dia kata bagaimana Tan Sri Muhyiddin dia menggesa supaya SPRM menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi pula. Karenanya dia menggesa supaya SPRM menyiasat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid berhubung sumber dana politik yang telah diperoleh masing-masing dalam menerajui PKR serta UMNO selama ni. Pula dah, kau dah kena siasat, kau suruh orang lain pula. Itu keadaannya saudara. Kerana dia kata bahawa dia disiasat oleh disebabkan kononnya saudara adalah merupakan tuduhan atau bermotifkan politik terpilih. Saya rasa dalam keadaan begini tak payahlah nak dikaburi rakyat dengan pelbagai kenyataan. Jawab saja di mahkamah. Siang tadi pun saya lihat Siswa Politics Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat laporan polis di Pejabat Polis Putrajaya berhubung kenyataan Tan Sri Muhyiddin yang mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan SPRM untuk macam penginayaan lah terhadap beliau. Jadi Siswa Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim Saudara Kamel, dia mengatakan bahawa itu tak berlaku. Sebab itu dia mengambil tindakan membuat laporan kepada pihak polis. Kan dah akhirnya muncul pula lagu satu lagi. Itu keadaannya. Saya berharap agar para penasihat Tan Sri Muhyiddin lebih baik senyap, tunggu 20 Mei nanti bila perbicaraan dijalankan, jawablah di mahkamah. Tak perlu nak dijawab secara terbuka. Kalau anda bercakap secara terbuka, artinya anda mengundang persepsi terbuka rakyat. Ini masalahnya. Sesuatu kes kalau ditangani secara politik, susahlah saudara. Sebab itu saya suka juga menyantuni tulisan saudara Imam Melati hari ini. Dia tulis pada saya, dia kata meroyan tak habis-habis. Lepas tu asyik-asyik nak balun kerajaan kerana kerajaan ini tak betul, itu tak betul katanya. Dan sedangkan sekarang ni negara dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi katanya bila buka saja media sosial, kadang-kadang kata Imam Melati naik muak. Lain tak ada daripada parti-parti pembangkang, khususnya PBM atau Perikatan Nasional, semua apa yang kerajaan buat tak betul. Sedangkan bila mereka mengatakan soal zalim, kononnya apabila dibicarakan Tan Sri Muhyiddin itu ada berlaku kezaliman. Dia kata kalau nak zalim tu, cuba fikir waktu kerajaan Perikatan Nasional dulu. Apakah mereka tidak menzalimi parti UMNO, pemimpin parti UMNO dan yang lain? Jadi sekarang ni janganlah orang kata dulang paku serepih. Malahan kita melihat pula kenyataan dah jadi juga sama semangkuk, tumpang semangkuk saudara. Turut melontarkan kenyataan-kenyataan yang boleh dilihat seolah-olah menentang kepimpinan hari ini dengan pelbagai dalil dan begitu. Dan keadaan sekarang ni saya tengok macam tulisan saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Dia kata sebelum ini apa sahaja yang dilakukan oleh Presiden UMNO dianggap sebagai alasan untuk cuba mengelakkan diri dan cuba melepaskan diri dari kes mahkamah. Itu katanya. Jadi apa sahaja yang dilakukan oleh Datuk Zahid, sama ada beliau bertindak itu dan ini, itulah takrif yang diberi itu. Datuk Zahid cuba melepaskan diri dari kes mahkamah. Kata mereka, ini catatan daripada saudara Adam Malik dari MyTV Online. Saudara, jadi kini perkara yang sama kena pula pada Haji Hadi. Kenapa Haji Hadi begitu gairah mau tumbangkan kerajaan katanya? Sambil engkar arahan Ulil Amri. Jawabnya mudah saja, kerana dia yakin bahawa mungkin beliau berada dalam ketakutan yang bakal memakai baju oranye juga. Kerana nampak gayanya laporan polis telah dibuat terhadap beliau, kenyataan-kenyataan yang menyangkuti yang bertentangan dengan soal perundangan saudara. Jadi begitu juga tentang bagaimana bukti video-video waktu sepanjang musim pilihan raya dahulu adanya yang dianggap sebagai korupsi untuk pengundi. Itu keadaan saya. Saya tak mau mengulas lebih, tapi apa yang ditulis itu saya merasakan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya haraplah kita berlapang dada tunggu. Jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan keadaan saudara. Begitu juga saya haraplah agar penasihat-penasihat Tan Sri Muhyiddin terimalah. Saya kata ini adalah karma.
waktu kamu menjadi Perdana Menteri, walaupun UMNO menyokong kamu untuk jadi Perdana Menteri, akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang anda buat terhadap UMNO? Malahan berterusan mahu membunuh UMNO. Sekarang ni terimalah hakikatnya. Saudara, sebab itu dalam hidup ni saudara, kita buat baik, dapat baik. Buat jahat, balasannya tahu sajalah. Jadi ini yang dikatakan hukum karma. Saya harap agar penasihat-penasihat Tan Sri Muhyiddin berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengelirukan. Jawab saja di mahkamah. Macam mana Datuk Zahid Hamidi? Beliau tidak membuat kenyataan apa-apa pun. Beliau menunggu saja hari pembicaraan. Januari, Februari, Mac, April, Mei, bulan Jun nanti. Pembicaraan akan berjalan. Bukan beliau lari daripada tanggungjawab kerana beliau telah pun masih lagi menjalani pembicaraan berhubung kes berhubung dengan kes Yayasan Akabudi. Dia tak lari dan dia tak membuat kenyataan-kenyataan berbau politik. Dia hadapi dengan tenang. Itu sahaja. Saudara Move kata PN mana salah, PN Parti Suci dijamin syurga. Saya ginilah saudara, saya rasa kita pun sebagai warga tak payahlah kita membuat kenyataan-kenyataan nak menyinggung dan sebagainya saudara. Kita tangani setiap persoalan itu secara politik dengan politik saudara. Apa tak kata lu saudara Maisa ya, dulu macam-macam kata dekat Datuk Najib. Sekarang ni itulah kifarah. Fikir-fikirlah sendiri. Saya Mahmud Derit dia kata kalau kes pembangkang lalu saja Datuk siasat. Kes kapal LCS senyap. Itu saudara Mahmud Derit. Itu jangan kita persoalkan saudara. Biarlah pihak berkuasa mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Saya dah kata bukan satu orang, ramai lagi. Saat ini kalau di siasat apa semua, kerana LCS apa semua ni tentulah melibatkan beberapa pemimpin yang juga dilihat berbalah dengan Presiden UMNO. Mungkin akan dianggap sebagai nak bunuh political character. Itu keadaan juga. Tapi bagaimanapun ini saya yakinlah sama ada Perdana Menteri maupun Timbalan Perdana Menteri, mereka tidak akan mencampuri urusan siasatan SPRM. Itu keadaannya. Secara Muhammad Jari ini semua terjadi sebabkan sumpah laknat. Saya tak nak mengulas soal itu saudara. Biarlah rakyat memikirkan apa kesan dan sebagainya. Saudara, hari ini juga saudara, pagi ini Tan Sri Muhyiddin telah pun dihadapkan ke mahkamah, di Mahkamah Shah Alam. Presiden Bersatu itu bagaimanapun tidak mengaku bersalah atas pertuduhan menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun Parti Bersatu saudara. Jadi beliau membuat pengakuan itu di Mahkamah Shah Alam di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Kerana mengikut pertuduhan selaku mantan Perdana Menteri itu, dia kata beliau menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah 5 juta daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik parti tersebut. Kesalahan itu dilakukan di Bank Cawangan M-Bank Cawangan M-Corp Mall, Jalan Persiaran di Petaling Jaya pada 7 Januari 2022. Jadi pendakwaan itu dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B bersamaan dengan Seksyen 87 dalam kurungan 1 iaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan serta hasil daripada aktiviti haram 2001 di bawah Akta 613. Kalau terbabit dibuktikan kesalahan, maka boleh dikenakan penjara maksimal 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda dari nilai suapan. Sementara itu, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Saudara Ahmad Akram Gharib, Muhammad Fahmi Muhammad Zamri, Zenda Lim Wai Kiong, Kalaivani Anandorai dan Maziah Muhaidi. Ramai pendakwa raya. Pendakwaan dikendalikan oleh 1, 2, 3, 4, 5 pendakwa. Bagaimanapun Tan Sri Muhyiddin diwakili oleh 9 peguam. Ramainya. Meriahlah di mahkamah nampak ke sekarang ni saudara. Kalau pendakwa raya 5, peguam 9. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan tertuduh Tan Sri Muhyiddin diikat jamin oleh 2 juta ringgit bersama 2 penjamin serta syarat-syarat tambahan penyerahan pasport sehingga selesai perbicaraan. Saudara,
ini hakim kemudian membenarkan permohonan tersebut selain menetapkan tarikh pada 26 Mei untuk sebutan semula kes. Mana perbicaraan akan bermula pada 26 Mei, saudara. Saya nak cerita lebih daripada itu, kita tunggulah keputusan mahkamah. Jangan kita komen yang bukan-bukan, saudara. Dan saya haraplah, sekali lagi saya mengingatkan anda, jangan kita menjatuhkan hukuman persepsi. Sebagaimana selalu saya pesan, sama ada ia terlibat Tan Sri Muhyiddin ataupun mana-mana pemimpin, jangan kita jatuhkan hukuman persepsi. Kita bukan pakar undang-undang, kita tak tahu hal sebenarnya. Biarlah persoalan ini akan dikemukakan di mahkamah nanti, sama-sama kita dengar. Cuma sekarang ini yang menjadi persoalan sehingga saat ini, saudara, bagaimana yang ditekankan oleh Ahli Majlis Tinggi UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad Fuad Zakasi. Beliau meminta supaya agar laporan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan Ghazali segeralah didedahkan kepada umum. Cara payah sangat katanya. Jadi kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Undang-Undang dan Reformasi Parlimen, Datuk Seri Azalina Osman, diminta untuk menyatakan laporan siasatan itu sudah diserahkan kepada Ketua Hakim Negara, itu Tengku Maimun. Jadi dalam soal gini, apakah adil jika tiada tindakan diambil sebelum sesuatu keputusan semakan kehakiman dalam kes SRC membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib diputuskan? Jadi beliau mempersoalkan apakah adil keadilan untuk Najib tertangguh, apakah adil tiada tindakan diambil sebelum keputusan semakan kehakiman dalam kes SRC diputuskan. Rakyat ingin tahu jika benar siasatan terhadap Hakim Nazlan membuktikan memang wujud konflik kepentingan dan pelanggaran etika, ini boleh membawa Hakim Nazlan didakwa. Jadi oleh itu, kata Saudara Fuad Zakasi, beliau mahukan agar dedahkanlah saja hasil siasatan SPRM itu pada orang ramai supaya kita tahu. Yalah saudara, nak bercara susah sangat, eloklah SPRM mendedahkan hasil siasatan mereka kepada orang ramai. Dan waktu yang sama kita ucapkan tahniah lah kerana Datuk Azalina telah memberitahu Parlimen bahawa laporan itu telah diserahkan kepada Ketua Hakim Negara serta Peguam Negara. Itu menurut antaranya dalam FB. Kita berdoakanlah saudara agar dipercepatkan supaya keadilan dapat diberikan dalam perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak, saudara. Saya menerima laporan hampir 150 individu kini sedang dikesan oleh pihak polis susulan terlibatnya mereka dalam perhimpunan serta perarakan yang dipercayai bermula dari hadapan Kompleks Sogo ke Dataran Merdeka. Ini adalah himpunan LGBT. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, mereka tidak mempunyai permit ataupun memberitahu pihak polis. Menurut Ketua Polisnya, iaitu Assistant Commissioner Nur Dilhan, pihaknya berjaya mengesan perhimpunan terbabit sekitar jam 10 pagi tadi. Hasil daripada pemerhatian yang dibuat, pihak polis mendapati seramai lebih sekitar dalam 150 orang terdiri daripada aktivis hak asasi, mahasiswa dan ahli-ahli politik. Mereka menyertai himpunan tersebut sambil memegang spanduk antaranya Imagine if we are men. Ini LGBT, saya tak payah nak sebutlah benda begitu. Tapi saya yakin pihak polis akan memburu mereka kerana mereka terlibat dalam perarakan yang boleh dianggap sebagai perarakan haram ataupun perhimpunan haram. Sebenarnya kita boleh berhimpun, tiada masalah, tetapi hendaklah diberitahu pada pihak polis. Kalau tak diberitahu, tidak ada permit polis, maka itu dianggap sebagai himpunan haram, saudara.